Nombor dua, sebab yang kedua yang mungkin berlaku bahawa hadis itu diketahui oleh ulama'. Ini terutamanya berkaitan dengan ashabul ra'i, orang yang memberikan pendapat seperti Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala. Mereka tahu hadis itu, tapi mereka meragui kesahihannya. Jadi orang lain yakin akan kesahihannya, tapi mereka ni mempunyai keraguan tentang kesahihannya. Dan mereka ni lebih suka bergantung pada sebabnya sehingga mereka betul-betul yakin akan kesahihannya. Ini bermakna kita akan mengetepikan hadis ni dulu, kita akan menyiasatnya, dan jika kita menganggapnya sahih, maka kita akan membalikkan pendapat kita. Tapi sementara itu saya lebih suka menggunakan alasan saya sehingga saya yakin 100% bahawa hadis itu sahih. Ia juga berlaku pada zaman sahabah ketika Fatimah binti Qais radhiyallahu anha ketika dia diceraikan talak ketiga. Fatimah binti Qais telah berkahwin dengan seorang sahabah dengan nama Abu Amr ibn Qais. Dan ketika Abu Amr menceraikannya untuk kali ketiga, bermaksud ia adalah penceraian yang tidak dapat ditarik balik. Mereka tidak tahu apa yang perlu dilakukan berkenaan dengan iddah, berkaitan dengan tempoh menunggunya. Jadi benda ni tidak jelas kerana nampaknya peristiwa itu kali pertamanya cerai talak tiga terjadi dalam Islam. Sebelum itu kan mereka sudah biasa dengan konsep seseorang bercerai talak satu dan kemudian sama ada iddah tamat tempoh atau suami dan isteri rujuk balik, kan? Tapi ini adalah kali pertama nampaknya terjadinya penceraian talak tiga dalam Islam. Terdapat cerai talak tiga ini. Jadi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi dia balik ke rumahnya. Dia meninggalkan rumah suaminya selepas penceraian itu dan dia menghantarnya Bali. Dan dia fikir itu sangat murah dan benar-benar seperti menghina. Bahawa dia menghantar Bali ke rumahnya. Okey. Jadi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sama ada iddah atau tak ke, sama ada nafkah ke, sama ada terdapat duit penyelenggaraan yang perlu dibayar atau tak. Adakah dia harus memberikannya apa-apa pada ketika itu atau tak. Dan Nabi SAW sebaliknya, beliau memutuskan kerana itu adalah kes talak tiga. Kerana dalam dua talak yang lain, ketika ada talak yang boleh dirujuk, isteri boleh tinggal di rumah suaminya walaupun dia berada dalam iddahnya. Ada peluang untuk dia dirujuk kembali dan sebagainya, kan? Tapi dalam kes talak ketiga ini, Nabi SAW menyuruh Fatimah binti Qais pergi dan tinggal bersama salah seorang sahabiat. Beliau SAW mengeluarkan keputusan untuk melepaskan terus hubungan perkahwinan itu dan untuk Fatimah menyelesaikan tempoh iddahnya di rumah sahabiat. Jadi ada iddah juga sebelum dia boleh berkahwin semula, tapi dia tidak dapat tinggal di rumah suaminya lagi kerana tidak ada peluang untuk mereka kembali bersama pada ketika itu. Okey, Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia mendengarkan narasi itu, dia meragui kesahihannya. Jadi dia mengatakan bahawa sehingga saya yakin akan hal itu, sehingga saya dapat mengesahkannya, ini khilafnya. Dia mengatakan bahawa kita akan bertindak pada ayat pertama suratul Talaq. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman la tuhrijuhunna min buyutihinna. Jangan membuatkan mereka meninggalkan rumah mereka. Jadi dia berkata, sehingga saya yakin akan kesahihan hadis, maka saya masih akan bertindak berdasarkan ayat ini. Jadi ini memang boleh berlaku dengan sahabah, kan? Ini juga memang berlaku dengan para ulama juga, terutamanya ashabul ra'i. Terutamanya ketika datang kepada ulama-ulama yang mengeluarkan pendapat. Sekali lagi, yang berada di Iraq dan selalu kena berurusan dengan sangat gigih untuk menangani banyak sangat hadis yang palsu. Dan juga kena handle dengan orang-orang yang buat-buat cerita dan falsafah bagai. Subhanallah.